الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Tangisan Abu Bakar As-Siddiq kerana takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa keburukan. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an ataupun Abu Bakar As-Siddiq ini punya risau, punya bimbang, khawatir tentang keselamatan Rasulullah. Kok Rasulullah ditimpa sesuatu bencana ataupun musibah sampai dia menangis kerana terlalu susah hati. Kisah ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diburu oleh pembunuh upahan kaum musyrikin Quraisy yang dijanjikan ganjaran sekiranya misi tersebut berjaya dilaksanakan. Bila Rasulullah mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalkan bumi Mekah, pergi ke hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang kafir ni dia tak mati setakat tu, dia tak terhenti setakat tu. Selagi tak dapat tangkap Rasulullah, bunuh Rasulullah, dia tak puas hati. Kerana selagi mana Rasulullah masih hidup, selagi itulah agama mereka tergugat, agama nenek moyang mereka. Jadi individu yang dianggap sebagai pembawa pemecah belah masyarakat ini mesti dihapuskan. Macam orang sekarang lah, mereka susah hati kok tindakan, perbuatan mereka diketahui oleh awam, diketahui oleh umum, diketahui oleh masyarakat, auta-auta mereka di dalam menyampaikan agama. Lalu golongan yang dilabelkan sebagai Wahabi menjadi sasaran. Kerana golongan yang dilabelkan sebagai Wahabi ni bawa Quran, hadis, bagi dalil, bagi fakta. Jadi bila masyarakat jadi cerdik, mereka tak boleh cari makan. Lalu berusaha untuk memperbodohkan masyarakat. Dan juga berusaha untuk menjauhkan masyarakat daripada golongan sunnah, golongan yang bawa Quran dan hadis ini. Jadi benda tu bukan perkara baru. Di zaman Rasulullah lagi, musuh-musuh Islam susah hati. Selagi mana individu yang dikenali dengan nama Muhammad ini masih hidup, selagi itulah mereka akan tergugat. Lama kelamaan, seorang demi seorang, pengikut-pengikut mereka berkurangan pergi ikut Muhammad, sebab Muhammad ni bawa wahyu, bawa ajaran Allah, bawa petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terang lagi bersuluh. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni terang tentang kebenarannya, membezakan hak dan batil. Jadi orang kafir ni susah hati, lalu kok mana pun Muhammad mesti dihapuskan. Lalu diupah pembunuh-pembunuh upahan. Sanggup belanja duit yang banyak, tenaga yang banyak, usaha-usaha yang banyak, berpenat lelah untuk nak hapuskan Muhammad ini. Sanggup menghabiskan harta benda yang banyak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir membelanjakan harta untuk memalingkan manusia daripada jalan Allah. Jadi kalau kita sebagai orang Islam yang ingin melihat kejayaan agama Islam, Islam didaulatkan, Islam berkembang maju, kalau kita tak sanggup habis harta, wang ringgit, maka kita command lah. Orang kafir pun sanggup habis harta untuk menyebarkan kesesatan mereka, untuk menghalang cahaya kebenaran. Sanggup habis harta orang kafir ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi termasuklah di dalam isu, di dalam peristiwa mereka mengupah pembunuh upahan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suraqah bin Malik ketika itu beliau belum memeluk Islam, berjaya menemukan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar semasa mereka berdua dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Dikatakan bahawa Suraqah bin Malik ini penembak tepat. Seorang individu yang bila dia panah sasaran ni jarang tak kena. Jadi upah dia banyak lagi, pembunuh-pembunuh upahan, tapi dia di antaranya orang yang cekap di dalam memanah musuh. Jadi kalau dia ni pula, sebahagian daripada orang mereka berpakat nak bunuh Rasulullah ni, mereka menyerang, mengepung di dalam bentuk kumpulan. Dia ni nak dapat habuan banyak, dia pergi seorang-seorang. Dia nak, kalau dapat bunuh Rasulullah, maknanya segala ganjaran tu dia bolok seorang lah. Jenis tamak. Dia pun kejar Rasulullah dengan Abu Bakar dengan menunggang kuda. Ketika Suraqah semakin dekat dengan mereka berdua, sebenarnya Rasulullah dah atur surat ciji dah. Jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah tu tak dapat dikesan. Dengan dia mengupah seorang pengembala kambing supaya hapuskan jalan. Kan jalan-jalan di padang pasir ni ada tapak, ada kesan laluan, kesan kaki kuda ke, kaki orang ke, dapat dikesan. Lalu perjalanan Rasulullah tu dihapuskan dengan dibawa kambing. Jadi pun begitu, Rasulullah ni di dalam penghijrahan beliau dengan Abu Bakar dapat dikesan oleh Suraqah bin Malik. Lalu diligan, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Ketika hampir masa itulah timbul kebimbangan, susah hati, tak tenteram, takut Rasulullah ni dapat dibunuh ataupun sekurang-kurangnya dicederakan oleh Suraqah bin Malik. Abu Bakar susah hati. Tengok, dia tak fikir tentang keselamatan diri dia. Sebab dia tahu kalau dia mati, ramai lagi orang boleh menyebarkan agama Islam. Tapi kalau Rasulullah wafat, siapa nak sambung kerja Islam ni? Wahyu tak habis lagi, Islam tak sempurna lagi, tak turun lagi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Islam tak lengkap, tak sempurna lagi, masih di dalam buruan musuh. Dia punya susah hati takut Rasulullah ditangkap, dibunuh ataupun sekurang-kurangnya dicederakan. Ketika Suraqah semakin dekat dengan mereka berdua, Abu Bakar berasa sangat bimbang sehingga menangis. Beliau bukan menangis kerana risau akan diri sendiri, tetapi risau akan kekasih beliau iaitu Nabi SAW. Tengok, bukan masalah keselamatan diri sendiri, keselamatan Nabi. Kisah ini diceritakan kepada kita oleh Imam Ahmad daripada riwayat Al-Bara' bin Azib. Beliau berkata, kalau kita kitab hadis yang disusun oleh Imam Ahmad ni kita panggil apa? Kita panggil musnad. Beliau berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, kami pun memulakan perjalanan, sedang mereka memburu kami. Yang memburu ni bukan Suraqah bin Malik seorang, ramai individu dan ramai kumpulan. Sebab mereka diupah oleh pembesar, pemimpin-pemimpin kafir untuk bunuh Rasulullah. Sedang mereka memburu kami, namun tidak ada seorang pun dapat menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik. Abu Bakar kata macam tu. Orang lain tak jumpa. Sebab kesan laluan Rasulullah ni dihapuskan kan. Suraqah dapat jumpa. Suraqah bin Jusum dengan kuda tunggangannya. Aku Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, pemburu itu telah menemukan kita. Dia beritahu Rasulullah, dia dah dekat Rasulullah. Dah jumpa dah kita. Baginda bersabda, jangan risau, Allah bersama kita. Tengok, bila dalam keadaan sulit, ini suatu rahsia, satu petua yang kita kena tahu. Yang pertama dalam hadis ini menceritakan bagaimana begitu kuat pergantungan Rasulullah SAW kepada Allah. Pada masa itu siapa boleh tolong? Sebab itulah, ketika itulah bila kita berada di dalam keadaan kesulitan, berhadapan dengan musuh ataupun musibah daripada pihak musuh, serangan daripada pihak musuh, siapa yang boleh tolong kita? Inilah yang disebut sebagai istighatsah. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. 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 Fastajaba lakum
Jika sekiranya kamu beristighasah kepada Allah, Allah Ta'ala akan memperkenankan istighasah kamu. Apa makna istighasah? Minta tolong kepada Allah ketika berada di dalam keadaan kesulitan. Ustaz dah selalu sebut istighasah, isti'adzah dan juga isti'anah. Dia ada beza tu. Kadang-kadang orang nak mengajar dia tak boleh nak beza. Semua dia ingat isti'anah. Dia ada bab dipanggil isti'anah, ada bab dipanggil isti'azah, ada keadaan tertentu dipanggil istighasah. Sebab ada orang sebut, kalau tak boleh minta tolong kepada orang mati, orang yang soleh, kepada kubur wali-wali, kalau tak boleh, kita tak boleh lah minta tolong Cina baiki kereta kita. Orang nak baiki bumbung rumah kita, syirik lah dia kata. Minta tolonglah kepada Allah baiki kereta kita. Minta tolonglah kepada Allah Ta'ala baiki bumbung rumah kita yang bocor. Dia tak faham apa makna istighasah, isti'anah dan juga isti'adzah. Macam mana boleh mengajar akidah? Tak faham tiga perbezaan ini. Kamu boleh faham tak apa beza dia? Istighasah, minta tolong bila kita berada dalam kesulitan, minta tolong kepada Allah. Isti'azah, minta tolong juga kepada Allah daripada kejahatan makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dipanggil isti'azah. Minta tolong kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan jin dan manusia ataupun seluruh makhluk. Yang ketiga dipanggil isti'anah. Yang tu minta tolong kepada manusia tak salah. Minta tolong membuat sesuatu kepada kita, berkhidmat sesuatu kepada kita. Itu tak syirik. Dia kata kalau kita syirik semua lah. Tak boleh beza ketiga-tiga kalimah dan juga keadaan. Kami pun memulakan perjalanan, dia kata kami memulakan perjalanan sedang mereka memburu kami. Namun tidak ada seorang pun dapat menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik bin Jushum dengan kuda tunggangannya. Aku Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, pemburu itu telah menemukan kita. Baginda SAW bersabda, jangan risau, Allah bersama dengan kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Apabila si pemburu menghampiri kami dengan jarak yang dekat, lagi susah hati, makin lama makin dekat, lagi lama makin dekat. Lagilah susah hati Abu Bakar ni. Takut Rasulullah ni dicederakan ataupun dibunuh. Lebih kurang sama panjang dengan 2 ataupun 3 busur anak panah. Anak panah. Anak panah tu panjang mana? Kita kata panjang tu lah. Lebih kurang 3. 1, 2, 3. Sedepa lebih sikit je jarak Suraqah dengan Rasulullah. Dia mau naik kuda sekali. Rasulullah dengan Abu Bakar ni diterkam. Dia takut. Lebih kurang sedepa lebih lah. Tengok. Wahai Rasulullah, pemburu itu telah menemukan kita. Lalu aku pun menangis. Baginda bertanya lagi, kenapa engkau menangis? Aku menjawab, demi Allah, aku bukan menangis kerana risaukan diriku, tetapi aku risaukan dirimu. Selain daripada kecintaan kepada Nabi, dia ada beberapa hadis yang lain yang telah kita baca. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Ini bukan saudara biasa, ini Rasulullah. Sebagaimana dia susah hati tentang keselamatan diri dia, keselamatan Rasulullah lagi dia susah hati. Lalu baginda mendoakan keburukan si pemburu. Ya Allah, lindungilah kami. Kan doa Rasulullah ni sentiasa dimakbulkan oleh Allah. Lindungilah kami daripada mengikut kehendakmu. Maknanya kamu nak lindung macam mana, kamu nak buat macam mana, kamu nak hukum macam mana, si pemburu kami serah pada kamu. Tiba-tiba Suraqah bin Malik beserta kudanya terjunam masuk ke dalam padang pasir. Tenggelam kaki dia masuk, kaki kuda Suraqah ni tenggelam masuk dalam pasir. Tengok macam-macam cara lah tak boleh buat kalau bergantung kepada Allah. Allah Ta'ala nak mematikan orang tu ke, kuda dia jadi mati ke, kuda dia terbenam kaki ke, kuda pengsan ke, orang pengsan, semua kuasa Allah. Bukan bila terdesak seru siapa? Buya Mulkan.
Oh, ni saya nak bagi petua ni, tuan-tuan ingat. Tuan-tuan beramal tuan-tuan. Ni suatu petua. Adalah orang sebut macam tu. Kalau ada masalah, ada kesulitan, sebut bulia mulkan. Sepatutnya seru Allah, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Duk sebar benda-benda yang macam tu kepada masyarakat. Akhirnya di mana pergantungan orang Islam? Ada individu buya mulkan, hak ni kubur wali. Cukup minat dengan kubur ni. Cukup minat dengan kubur, dengan orang mati ni. Tapi ahli sunnah wal jamaah, mereka punya. Orang lain bukan ahli sunnah wal jamaah ni. Inikah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Bila terdesak minta kepada makhluk. Patutnya bila terdesak minta kepada Allah. Bila terdesak berlaku kesulitan minta kepada Allah. Banyak dalam Al-Quran sebut kan. Kita dah banyak kali duk baca ayat Al-Quran, lebih-lebih lagi bulan puasa ni, tadarus, tilawah dan sebagainya. Macam-macam bila berlaku kesulitan, Allah Ta'ala kata minta kepada dia. Dia minta kepada makhluk. Ini macam mana seorang tokoh yang punya pengikut, anak murid yang ramai, boleh hajar anak murid, minta kepada buya mulkan. Yang ni pula minta kepada kubur wali-wali. Kalau orang masih hidup boleh bagi manfaat, orang yang mati lagi boleh bagi manfaat. Yang pening macam ni pun ada anak murid yang mengikut. Bila orang tegur, guru kami difitnah. Puak-puak Wahabi yang fitnah tok guru kami ni. Itulah maknanya ciri-ciri pendakwah yang benar. Lagi difitnah, lagi ramai pengikut. Pengikut yang tolong. Kita tak pernah sebut orang tolong dalam live ni. Pengikut yang tolong ikut. Beruntunglah tok-tok guru, ustaz-ustaz yang mempunyai pengikut yang fanatik. Beruntung. Tak betul pun orang sokong. Pengikut yang fanatik, pengikut yang ta'asub ni, beruntunglah pemimpin-pemimpin yang dapat anak murid ataupun pengikut yang macam tu. Sangat beruntung. Kita tak betul pun anak murid kita tetap sokong kita. Walaupun jelas-jelas, terang-terang sesat. Tak betul benda ni, pemikiran ni sesat. Pemikiran dan fahaman ini bercanggah dengan akidah Islamiah. Terang lagi bersuluh. Ada juga orang mengikutnya. Pelik tak pelik? Sebenarnya tak pelik. Nabi dah beri gambaran, umat aku kalau tak pegang pada dua arahan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Tak ada bagi saya tak pelik langsung. Orang nak ikut Yapin ke, Rasul Qahar ke, tak ada pelik. Sebab lari daripada dua ni, Quran dan hadis. Jangan nak rasa pelik kenapa lah benda-benda yang terang macam ni ada pengikut, sebab tinggal benda ni. Sebab Quran ni jangan. Dia tinggi, tak boleh faham. Jangan direct terus pegang Quran hadis. Di antara ciri-ciri Wahabi, dia Quran hadis. Dia tanam dah kepada pengikut macam tu. Dia tanam pada pengikut macam tu, pengikut pun telan. Pengikut pun jenis tak cerdik juga, telan semua. Jadi beruntunglah. Kalau dibiarkan tarikat tuan-tuan, cuba tuan-tuan dengar pada malam ni, dibiarkan tarikat yang terpesong, ilmu-ilmu makrifat hakikat ini dibiarkan berleluasa, dan andaian daripada guru-guru dan ustaz ini, kalau macam ni, dia punya andaian sendiri daripada tentang agama Islam. Ajaran yang Nabi bawa tu tak pakai terus. Lama kelamaan orang akan tinggal ajaran yang Nabi bawa, sebab yang tu susah nak faham. Kita tak boleh direct dengan Quran dan hadis. Kata-kata Nabi itu kita tak boleh faham, melainkan apa yang difahami oleh tok guru kita. Jadi ajaran Nabi itu sia-sia. Esok orang akan tinggal Quran hadis. Orang akan beramal dengan ajaran tok guru. Tok guru ni pula banyak, macam-macam perangai, macam-macam kerenah. Jadi bagi kita yang ada kesedaran ini, kembali kepada yang asal, sudah tentu selamat, iaitu pegang dengan akidah salaf. Kembali kepada hujah dan fakta, bukan kepada satu andaian. Kerana agama Islam agama hujah, agama dalil, agama fakta. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah dalil dan hujah kamu sekiranya kamu orang yang benar. Jadi ada golongan yang suka memfitnah orang, lepas tu cerita benda-benda tak betul, buat sesuatu andaian. Bila diajak untuk berbincang, bermuzakarah,
tentang dakwaan-dakwaan dia kepada pihak-pihak tertentu, pihak lain yang tak sealiran dengan dia, dia mulalah nak cabut lari, tak berani nak sahut cabaran. Jadi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa yang dituduh tu tidak benar. Itu satu fitnah sahaja. Bila jadi suasana yang macam ni, ada pula orang sebut tengok bulan puasa bukan bulan Quran, bulan puasa bulan debat. Kita kena faham, dalam Quran dia ada ayat debat. Bukan sahaja debat dalam bulan puasa ni, berperang pun berlaku dalam puasa. Debat tu sikit, kecil je benda debat ni. Debat ni untuk membuktikan kebenaran, bukan nak cerita menang siapa kalah. Bila ada pihak menuduh pihak lain begini, dia kena kemukakan hujah, dalil, mempertahankan hujah dia benar, golongan yang dituduh salah. Golongan yang dituduh itu salah, dia kena mengemukakan dalil dan hujah. Jadi di dalam bulan puasa bukan sahaja bulan debat, bulan orang mengemukakan kebenaran berdasarkan kepada dalil. Bahkan bulan puasa bulan jihad. Peperangan Badar berlaku ketika bila? Bukan bulan Ramadan ke? Orang duk main dalam Facebook, ini tak jadi bulan Quran. Bulan Quran lah bulan debat. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Bil hikmah di sini sebahagian ulama tafsir kata bil Quran was sunnah. Sehingga Allah Taala kata wajadilhum, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Maka tidak jadi masalah kalau nak berdebat untuk mencari kebenaran, mengemukakan fakta dan dalil. Untuk menghalang, menyekat tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah pihak yang tertentu kepada pihak lain. Jadi kena kemukakan, kita kena adakan satu majlis dialog, muzakarah, bincang dan juga debat untuk mencari kebenaran. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.